Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 29 September 2011, satu pembunuhan telah berlaku di sebuah rumah yang terletak di Lot 7, Fasa 5, Taman Adika, Keningau, dalam daerah Keningau di negeri Sabah. Mangsa kes ini adalah seorang wanita, Kartini binti Burhan, yang ketika kejadian baru berusia 27 tahun. Mangsa seorang janda dan mempunyai seorang anak yang berusia 7 tahun pada ketika itu. Dalam kes ini, seorang pegawai polis telah dikatakan saksi kepada kejadian bunuh tersebut, di mana polis tersebut ialah Inspektor Ahmad Rizal Omar berusia 29 tahun yang mengaku dirinya adalah rakan baik kepada mangsa. Inspektor Ahmad Rizal kemudian telah menjadi suspek apabila beberapa bukti telah dikemukakan yang dia sebenarnya telah membunuh mangsa. Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, suspek telah menghubungi dua anggotanya di Balai Polis Keningau jam 5 pagi untuk meminta bantuan. Suspek yang berada dalam keadaan berlumuran darah serta tidak berbaju di dalam keretanya meminta bantuan anggota polis berkenaan menyelamatkan seorang wanita yang cedera dirompak. Suspek kemudian mengarahkan kedua-dua anggota itu menaiki keretanya lalu berkejar ke tempat kejadian di Taman Andika 800 meter dari IPD Keningau. Sebaik tiba di tempat kejadian, anggota polis itu mendapati pintu pagar dan rumah berkenaan terbuka manakala seorang wanita terbaring berlumuran darah di ruang tamu. Anggota berkenaan terus mengangkat wanita terbabit ke dalam kereta milik suspek lalu menghantarnya ke Hospital Keningau, namun disahkan sudah meninggal dunia. Dalam laporan yang telah dibuat oleh suspek, dia menceritakan kejadian yang berlaku dalam versinya. Dia mengatakan dia mendapat panggilan daripada mangsa yang meminta bantuan apabila mendapati seorang lelaki tidak dikenali pada kira-kira jam 4.40 pagi berpusing-pusing di kawasan rumahnya. Dia kemudian bergegas ke rumah mangsa dan mendapati pintunya terbuka sebelum melihat mangsa sedang bergelut dengan seorang lelaki yang memegang pisau lalu cuba memberi bantuan. Dalam keadaan kelam kabut, lelaki tersebut menikamnya di kaki, bahu dan belakang menyebabkannya berlumuran darah sebelum dia melarikan diri. Suspek memaklumkan dia yang dalam keadaan cedera. Ekoran pergelutan itu sempat melihat lelaki itu menikam mangsa secara bertubi-tubi. Pegawai polis berkenaan kemudian memandu kereta persendiriannya ke Balai Polis Keningau dan meminta bantuan sebelum datang kembali bersama beberapa anggota polis yang lain menggunakan keretanya sebelum dikejarkan ke Hospital Keningau untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Walau bagaimanapun terdapat keraguan dalam kes ini, terutama keterangan yang diberikan oleh Ahmad Rizal, berlakunya percanggahan antara laporan forensik dan juga laporan yang diberikan oleh Ahmad Rizal. Ahli keluarga mangsa juga telah memberikan kenyataan bahawa mangsa adalah merupakan teman wanita kepada suspek. Namun mereka juga mengakui yang mangsa juga mempunyai seorang lagi teman lelaki. Laporan yang dibuat oleh Ahmad Rizal mengatakan kejadian rompak telah berlaku pada awal pagi kejadian. Akan tetapi tiada langsung sebarang tanda pecah masuk di rumah tersebut. Inspektor tersebut juga menyatakan mangsa ada menghubunginya untuk meminta bantuan, akan tetapi secara fakta tiada bukti panggilan daripada bil telefon mangsa yang dikeluarkan oleh DG bertarikh 1 September hingga 30 September 2011. Menurut pakar forensik Kota Kinabalu yang dinyatakan secara lisan kepada bapa mangsa, Encik Burhan memberitahu mangsa telah meninggal kira-kira 3 jam awal sebelum mangsa dihantar ke hospital pada pukul 5.30 pagi pada 29 September 2011. Ini bermakna kejadian bunuh itu berlaku pada sekitar jam 2.30 pagi dan amat bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Ahmad Rizal dari segi masa kejadian, iaitu di mana pada jam 4.40 pagi mangsa kononnya membuat panggilan untuk meminta bantuan dan pada sekitar jam 5 pagi menghantar mangsa ke hospital. Apatah lagi yang menghairankan, Ahmad Rizal telah mengaku dirinya sebagai ahli keluarga mangsa sedangkan mereka langsung tiada hubungan persaudaraan. Menurut bil telefon DJ mangsa, panggilan keluar telah dibuat melalui telefon bimbit mangsa pada 29 September 2011 selepas kematian mangsa dalam jam 10.30 pagi dan 4.47 petang, di mana pada ketika itu mangsa berada di kamar mayat manakala telefon bimbit tersebut berada dalam jagaan polis sebagai bahan bukti. Panggilan telah dibuat ke nombor telefon Ahmad
Ahmad Rizal. Persoalannya, bolehkah telefon bimbit tersebut digunakan sedangkan ianya berada dalam jagaan pihak polis sebagai salah satu bukti penting dalam kes ini? Siapakah yang menggunakan telefon bimbit mangsa untuk membuat panggilan? Pada mulanya, kes ini diklasifikasikan oleh pihak polis sebagai mangsa rompak dan bunuh. Lalu keluarga mangsa cuba membuat laporan polis berkenaan kes ini, memandangkan bagi mereka polis melakukan siasatan secara ala kadar dan cuba melindungi inspektor berkenaan. Bapa mangsa mendesak polis menjalankan siasatan rapi kerana mengesyaki anaknya telah dibunuh oleh Inspektor Ahmad Rizal Omar pada 29 September 2011 di Taman Adika, Keningau. Bapa mangsa pada mulanya kesal kerana usahanya untuk membuat laporan polis sejak tarikh kematian anaknya dihalang polis yang bertugas. Akibatnya, dia terpaksa menghubungi sabahkini.net untuk menyiarkan kekesalannya dan bercadang untuk membuat laporan di Balai Polis Karamunsing. Tetapi akhirnya, dia dibenarkan membuat laporan polis setelah menunjukkan berita yang dipaparkan di sabahkini.net. Justeru, Inspektor Ahmad Rizal telah ditahan sebagai suspek dan juga telah ditahan reman selama 14 hari dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sejurus tangkapan dibuat, pelbagai pihak telah tampil menghargai tugas serta tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh PDRM, terutama Polis Keningau, sehingga tertangkapnya suspek utama yang terlibat dengan pembunuhan kejam teman wanitanya di Taman Adika, Keningau. Mereka juga berharap agar PDRM tidak menjadikan kes bunuh ini sebagai sandiwara atau pintomin untuk menutup imej buruk polis kerana sebelum ini kes ini diklasifikasi sebagai mangsa rompak dan bunuh. Kes ini kemudian dibawa ke Mahkamah Tinggi, namun malangnya pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie kes terhadap suspek. Suspek dibebaskan tanpa perlu membela dirinya oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada 22 Julai 2014. Menurut Hakim, perbicaraan yang arif mengikut keadaan keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan tidak mencukupi untuk membuktikan suspek telah membunuh atau menyebabkan kecederaan badan yang akan membawa kepada kematian mangsa. Hakim bicara yang pelajar berpendapat bahawa laporan polis suspek mungkin rekaan versi yang mungkin dikira untuk menutup sesuatu. Walau bagaimanapun, fakta itu sahaja tidak mencukupi untuk membuktikan secara muktamad atau tidak dapat dinafikan bahawa suspek telah berbuat demikian untuk melindunginya perlakuan jenayah itu. Hakim perbicaraan terpelajar menolak bukti DNA seperti yang ada berkenaan kehadiran DNA suspek di tempat kejadian bersama dengan DNA mangsa atas alasan adalah putus rantai bahan yang dianalisis oleh ahli kimia. Menurut Hakim bicara, kehadiran suspek di tempat kejadian tidak dipertikaikan. Oleh itu, hanya wujud 2 tapak kaki suspek sahaja tidak boleh disimpulkan dengan tidak dapat dinafikan bahawa suspek adalah orang yang telah melakukan pembunuhan atau menyebabkan kecederaan maut kepada mangsa. Terdapat banyak tapak kaki dan tidak ada penjelasan mengenainya. Hakim juga mendapati bahawa suspek tiada motif untuk membunuh mangsa. Pada cinta segitiga yang dikatakan motifnya, tidak ada bukti untuk menunjukkan apa-apa yang dikatakan bergaduh atau permusuhan atau tanda cemburu antara mangsa dan suspek dan seorang lagi teman lelaki mangsa. Malah pada pagi itu, jiran tidak mendengar sebarang pertengkaran sebelum jeritan. Pihak pendakwaan yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah itu telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan pula. Kali ini, Mahkamah Persekutuan pada 21 Mac 2018 memerintahkan suspek membela diri susulan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Ahmad Rizal memilih untuk membela diri dengan memberi keterangan bersumpah pada 9 Oktober 2018. Dia juga memanggil seorang ahli patologi forensik sebagai saksi kedua dalam pembelaannya. Pada 25 Jun 2020, suspek telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Terdahulu, Hakim dalam menyampaikan keputusan menyatakan bahawa kematian mangsa disahkan oleh seorang ahli patologi yang melakukan bedah siasat mayatnya dan juga mengesahkan kematian berpunca dari luka tikaman pada dadanya. Mangsa dikenal pasti oleh bapanya sebelum bedah siasat itu. Pendakwaan melalui saksi-saksi mereka mendedahkan hubungan suspek dengan mangsa di mana akhirnya
wanita itu dibunuh oleh suspek. Hakim selanjutnya menyatakan bahawa mahkamah mendapati kesan keseluruhan bukti pendakwaan membawa kepada inference dan kesimpulan bahawa suspek adalah pelaku jenayah itu. Terdapat kekurangan bukti mengenai pembabitan pihak ketiga yang ditegaskan oleh pembelaan, iaitu perompak yang menikam mangsa sehingga mati di samping mencederakan suspek. Ini disahkan oleh pendapat pakar perubatan yang mendapati bahawa kecederaan yang dialami oleh suspek telah dilakukan oleh dirinya sendiri. Tiada pihak ketiga terbabit, tetapi hanya pergaduhan antara mangsa dan suspek yang menyebabkan kematian mangsa. Kecederaan yang dikenakan pada mangsa menyebabkan kematiannya telah disebabkan oleh suspek. Motif pembunuhan disebabkan oleh hubungan sulit tiga segi antara mangsa dengan suspek dan mangsa dengan seorang lagi teman lelaki mangsa yang berterusan sehingga kematian mangsa. Tambahnya, hubungan sulit tiga segi itu akhirnya menyebabkan jenayah gairah pada pagi 29 September 2011 yang bermula pada lewat malam 28 September 2011 dan membawa kepada kematian mangsa. Entah apa yang sebenarnya telah berlaku kepada mangsa pada hari itu sehingga nyawanya diragut sebegitu rupa, meninggalkan seorang anak yang masih kecil pula. Walau apapun, diharapkan kes ini sudah mendapat keadilannya dan memberi penutup sebenar kepada keluarga mangsa yang sentiasa menangisi kehilangan insan yang disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.